Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, dalam kapsul Ramadan kali ini, kita masih lagi membicarakan tentang persiapan-persiapan untuk menjadi tetamu di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita perlu juga mewar-warkan kegembiraan kita untuk bertemu Ramadan Al-Mubarak. Justru itu, banyak kita lihat masjid, surau ataupun institusi dan juga pejabat swasta atau kerajaan menyediakan banner mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Walaupun Ramadan mungkin akan sampai seminggu, 2 minggu lagi. Tetapi nak menggambarkan kegembiraan kita. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan yang kita nantikan. Supaya masyarakat melihat Ramadan akan datang. Mereka juga bersiap sedia. Dan sudah tentulah saya kira para penonton nanti akan menyediakan pelbagai kiriman-kiriman melalui media sosial. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Memohon kemaafan, mohon keampunan, dan kita berhadapan dengan Ramadan dalam keadaan kita bersih. Bukan saja dari konteks fizikal kita, tapi jiwa kita, minda kita sudah bersedia, sudah menghilangkan segala keresahan kehidupan ini. Kerana apa? Kerana kita ingin bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan kita ikhlas. Kita membersihkan jiwa kita. Sebab itulah bulan Sya'ban ni bulan persediaan untuk kita melakukan pembersihan diri kita. Tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa kita supaya kita bertemu Ramadan dalam keadaan keikhlasan. Sebab itu dalam bulan Ramadan selalu kita dengar hadis yang menyatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan diberikan keampunan oleh Allah SWT akan dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah peluang. Peluang yang ditawarkan kepada kita untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Sya'ban juga kita ada peluang untuk kita bermunajat. Bermunajat di bulan Sya'ban supaya kita bersiap sedia. Dan peluang itu telah ada. Kerana bulan Sya'ban juga terkenal dengan apa yang dikatakan nisfu Sya'ban. Separuh daripada Sya'ban. Yang kita telah maklum, pelbagai aktiviti telah dilakukan oleh masyarakat kita. Kerana apa? Kerana persiapan menyambut Ramadan. Bukan saja dikatakan bulan nisfu Sya'ban tadi atau tarikh pertengahan Sya'ban tadi untuk kita melakukan pelbagai aktiviti, kita memberikan infak, memberikan sedekah dan sebagainya kepada anak yatim. Begitu juga amalan-amalan kita disebutkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada hadis yang terang kepada kita, yang jelas menjelaskan bahawa kelebihan bulan Sya'ban, dan marilah kita mengambil peluang ini sebelum kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Teman-teman yang dihormati sekalian, yang masih lagi menonton di kapsul Ramadan MSI ini, maka kita akan melihat juga apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Sya'ban ini. Disebutkan dalam hadis yang bermaksud itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rejab dan Ramadan.
bulan tersebut adalah bulan-bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu Taala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi di sini disebutkan kelebihan tentang ibadah puasa di dalam bulan Syaban. Maka ambillah peluang untuk kita dalam tempoh sehari dua ini dalam bulan Syaban untuk kita berpuasa sunat. Ya, kiranya kita mampu dan kita melakukan amalan-amalan yang baik. Dan di sana juga ada beberapa wirid-wirid ataupun doa-doa yang mesti kita rebut. Antara lain sepanjang bulan Syaban ini kita digalakkan untuk kita melafazkan kalimah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lauddin walau karihal kafirun, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah dan tidaklah kami beribadah kecuali kepadanya. Kami mengikhlaskan diri dalam agama walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Begitu juga kita dituntut untuk kita melakukan ucapan istighfar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, yang bermaksud aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan istighfar setiap hari. Tak kurang daripada 70 kali. Malah mengatakan tak kurang daripada 100 kali. Maka kita insan yang lemah, insan yang kerdil ini pastinya banyak melakukan kesilapan, kealpaan kita. Maka di bulan Syaban, bulan persediaan untuk bertemu Ramadan, kita menyucikan diri kita. Kita beristighfar, kita membacakan doa yang disebutkan tadi, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lauddin walau karihal kafirun. Dan juga disebutkan dalam sini dikatakan supaya kita baca ucapan tasbih subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdih, dan juga apa-apa sajalah tahlil la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, supaya hati kita ini lembut. Kerana apa ini? Kerana hati kita hari ini menyebabkan keras. Lantaran apa? Lantaran kita tidak melafazkan kalimah-kalimah zikrullah. Kalimah-kalimah yang menghidupkan hati kita. Bila hati kita tidak disirami dengan siraman-siraman zikrullah, maka hati kita tidak sensitif dengan panggilan Allah. Hati kita tak terasa ada panggilan Allah SWT. Termasuk juga laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, laungan muazzin, Bilal, azan setiap waktu. Tetapi oleh kerana hati kita mati, hati kita keras, maka kita tak terasa itu panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bulan Syaban inilah kita perlu menyirami hati-hati ini, supaya hati ini bersiap sedia untuk menerima suatu cabaran baru. Apa dia cabaran baru? Cabaran baru ketika bulan Ramadan ialah hawa nafsu kita. Sebab para ustaz, para ustazah, para guru-guru kita mengajar kita, memberitahu, disebutkan bila sampai bulan Ramadan, disebutkan di sana putihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup rapat pintu-pintu neraka, dan diikat, dibelenggu, dirantai akan iblis syaitan. Dengan kata lain, syaitan hakikatnya tidak boleh mengganggu kita. Iblis tidak mampu menggoda kita. Maka kita berhadapan dengan nafsu kita sendiri. Kita hanya berhadapan dengan cabaran hawa nafsu kita, sama ada kita mampu berpuasa, nak puasa, ataupun kita menjadi dalih untuk tidak berpuasa. Ini kadang-kadang sudah tuntut sekian, orang cari dalih, bukan cari dalil. Dalil puasa dah ada tadi. Dalil puasa, ayat Al-Quran, surah Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan ibadah puasa ke atas kamu, sebagaimana juga telah difardukan kepada umat-umat dahulu, supaya kamu bertakwa. Itu dalilnya. Tetapi hari ini orang mencari dalih untuk dia tidak berpuasa. Oh, saya hari ini kerja berat.
saya ni kerja tempat panas, hari ni saya jauh, musafir. Memang kita ada kelonggaran-kelonggaran dalam ibadah puasa. Sama ada kita sakit, sama ada kita bermusafir. Tetapi bukan semudah-mudah itu untuk kita menggunakannya untuk kita melakukan perbuatan ataupun amalan membatalkan puasa kita. Kerana digambarkan dalam satu hadis, mereka yang sengaja berbuka puasa tanpa alasan rukhsah yang dibenarkan, maka seandainya dia menggantikan dengan puasa sepanjang masa tidak sama dengan satu hari yang ditinggalkan tanpa alasan. Maka jangan semudah-mudah kita nak cari alasan, saya tak boleh puasa kerana itu, kerana ini. Teman-teman yang dihormati sekalian, sedang penonton, kita masih lagi dalam kapsul Ramadan MHI yang bersiaran di FB Melaka hari ini, iaitu persiapan kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Oleh kerana kita masih lagi berada di bulan Sya'ban, maka ada peluang lagi untuk kita melihat persiapan-persiapan. Saya sebutkan tadi tentang hati. Hati ini mesti diikhlaskan betul-betul. Hati ini mesti dibentuk supaya hati ini lembut, boleh menerima seruan, boleh menerima peringatan-peringatan yang insya-Allah sepanjang Ramadan ianya akan diberikan oleh teman-teman kita, oleh para imam kita, oleh ustaz-ustazah kita, oleh pemimpin kita. Maka hati ini perlu dilembutkan dengan zikrullah. Mesti dilembutkan dengan baca Al-Quran. Dan kita dah mula belajar lah. Dah mula belajar untuk kita bangun seawal pagi, sebelum waktu subuh. Kerana di sana kita akan bertemu dengan waktu yang dikatakan waktu sahur yang istimewa, yang mesti kita bangun untuk sahur. Kerana itulah disunatkan perkara-perkara yang penting dalam ibadah puasa. Jangan puasa sahur pukul 12. Maka ianya tidak akan mendapat pahala sahur tadi. Begitu juga saya sebutkan awal-awal tadi bahawa kita perlu kepada perkara-perkara hukum hakam, wajibnya, sunatnya, makruhnya dalam kita melakukan ibadah puasa. Jadi sementara kita masih lagi berada di bulan Sya'ban ini, banyaklah kita berselawat kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan salawat itulah maka hati kita akan lembut, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan mampu untuk berhadapan cabaran-cabaran mendatang. Kalau kita melihat sejarah puasa begitu hebat, perintah ketika setelah 2 tahun hijrah di Madinah, dan pada masa itu juga berlaku peperangan Badar. Bagaimana berhadapan dengan peperangan sedangkan umat Islam dalam keadaan berpuasa. Begitu juga dalam keadaan lain-lainnya. Lantaran itu, sebagai kesimpulannya dalam kapsul Ramadan kali ini, maka diingatkan supaya kita ini bersiap sedia dengan segala kekuatan kita, lahiriah kita, batiniah kita, untuk berhadapan dengan suatu bulan yang cukup istimewa, iaitu bulan Ramadan yang merupakan disebutkan sebagai bulan tarbiyah, juga yang dikatakan Universiti Ramadan, yang di sana bukan saja untuk seminggu dua tetapi sebulan. Bayangkan hasil daripada Ramadan, kalau kita hayati betul-betul Ramadan. Kalau kita ini kursus 2-3 hari pun, kadang-kadang kita sudah ada kekuatan jiwa kita, mental kita. Tetapi sebulan kita diasuh, dididik dalam tarbiyah Ramadan, maka tepatlah apa yang disebutkan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu merupakan benteng pertahanan untuk kita berhadapan dengan setahun akan datang cabaran-cabaran demi cabaran yang cukup dahsyat. Oleh itu, teman-teman yang dihormati sekalian, para penonton dalam kapsul Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita bersiap sedia dengan pelbagai persiapan rapi, bukan saja untuk diri kita, tetapi libatkanlah ahli keluarga kita. Ingatkan saudara mara kita, ingatkan teman kenalan kita, dan kita war-warkan kedatangan Ramadan tadi dengan ucapan-ucapan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, bina azam baru supaya Ramadan kali ini Ramadan yang berkualiti,
Ramadan yang menghasilkan suatu kekuatan, Ramadan yang merasakan suatu kenikmatan bahawa kita menerima nikmat anugerah daripada Allah SWT, dan dalam keadaan pada masa yang sama juga kita diuji dengan COVID, tetapi masih lagi mampu untuk kita hidup dalam keadaan selesa berbanding dengan teman-teman kita yang diuji, Masya Allah, diuji dengan pelbagai ujian, kelaparan yang berterusan, kemarau panjang, banjir, kilat dan sebagainya, gunung berapi, meletus. Tetapi kita yang tinggal di negara ini dalam keadaan aman damai, binalah kekuatan, binalah persaudaraan. Dan juga disebutkan dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan Syaban ini, sebelum Ramadan, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Akan mengampunkan dosa-dosa kita. Disebutkan dalam malam nisfu Syaban, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kecuali mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Mereka yang bergaduh, mereka yang tidak bercampur, atau dengan kata lain memutuskan hubungan persaudaraan. Sedangkan kita adalah yang disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Teman-teman yang dirahmati sekalian, binalah kekuatan persaudaraan kita. Kerana Ramadan tadi antara lain adalah untuk merasai penderitaan orang lain. Ramadan adalah untuk merasai kepayahan orang lain. Maka hari ini kita diberikan nikmat kekayaan, kesenangan, kemewahan. Maka dengan ibadah puasa yang kita lakukan akan menimbulkan rasa empati kita. Merasakan suatu pengorbanan yang mesti kita berikan sesama kita. Mudah-mudahan hubungan sesama kita terus diperkukuhkan, dan ini menjadi suatu kewajipan kerana Allah telah pun menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Maka Ramadan tahun ini yang tidak lama lagi akan datang, ayuh kita sambut dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keseronokan, dan bukan saja dalam konteks kita, dalam konteks organisasi, tetapi dalam konteks kita bermasyarakat. Mungkin dalam bulan Ramadan kita adakan gotong royong membersihkan masjid, surau kita, dan hari ini kita patuhi pada SOP-SOP yang ada. Yang paling penting, bagaimana kita nak mengekalkan persaudaraan, bagaimana kita nak mengekalkan hubungan baik kita, dan juga kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah SWT, kecuali yang sebutkan mensyirikkan Allah SWT, mereka yang memutuskan persaudaraan, dan juga mereka yang terus dalam melakukan zina, dan juga mereka yang kekal dalam meminum arak. Itu yang perlu dijauhi. Kerana semuanya tadi adalah perkara-perkara yang merosakkan manusia. Dan hari ini kita perlu merancang, menyusun strategi supaya kita dapat berhadapan dengan Ramadan dalam penuh keadaan yang cukup selesa. Kita ada checklist. Adakah kita telah melakukan persiapan-persiapan? Adakah kita sudah bersedia dengan pelbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita tak tahu. Sebab kita manusia biasa yang perlu kepada peringatan. Sebab itulah kita berbangga apabila MHI menyediakan kapsul Ramadan. Supaya apa? Supaya kita para penonton dapat mengingat antara satu sama lain. Dan sebagai penutupnya, marilah kita di kesempatan ini untuk kita memantapkan semangat dari juang kita, menguasai diri kita, kerana kehidupan kita ini adalah merujuk kepada tujuan kenapa kita dijadikan. Dan salah satu ibadah puasa adalah itu tujuannya. Allah SWT menyebutkan wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan juga manusia melainkan tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu amalan ibadah ialah berpuasa. Dan hari ini kita kena berpuasa. Di bulan Ramadan persiapan, dan Allah juga menjadikan bulan-bulan yang istimewa. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, sebelum kita melangkah masuk ke pintu gerbang Ramadan Al-Mubarak. Lantaran itu, kita kena sahut seruan Allah dengan panggilan yang cukup lembut, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita orang beriman mestilah, kalau ibarat kita angkat tangan, ya Allah, kami orang beriman, kami bersedia untuk berhadapan dengan bulan-Mu ya Allah,
bulan Ramadan Al-Mubarak, dan bulan tadi sebenarnya bulan yang istimewa yang akan diberikan pulangannya kepada kita, iaitu satu malam yang disebutkan Lailatul Qadar yang menyamai 1000 bulan. Ini kehebatan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayuh, di kesempatan kita berbaki lagi bulan Syaban ini, kita hadapi dengan cara yang baik sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita banyakkan doa dan kita baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dan juga bacaan-bacaan yang lain, supaya kita sudah bersiap sedia dengan persiapan yang rapi untuk masuk ke gerbang Ramadan Al-Mubarak. Dan saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan kita jadi tetamu Allah yang istimewa, tetamu yang menjaga adab-adabnya yang baik, dan tetamu yang sentiasa menghormati, iaitu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu lain kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.